Assalamualaikum, apa khabar? Sekali lagi kita bersama di dalam episod keempat Renault Zoe kereta elektrik ini. Soalan pertama yang saya dapat ialah ada yang tanya harga kereta Renault Zoe ini. Okey, kereta Zoe ini dilancarkan dalam bulan Mac 2016. Dan masa dia dilancarkan, harga dia ialah RM145,888 atas jalan tanpa insurans, ya. So dalam insurans harga dia dalam 147 lah macam tu, ya. Tapi ini tahun 2016 dan pada masa itu kerajaan Malaysia memberikan insentif kepada kenderaan-kenderaan elektrik ataupun hybrid walaupun bukan CKD. So yang ini memang diimport daripada Perancis, ya. Renault Zoe tidak dipasang di tempat lain kecuali di kilang Renault di Perancis sahaja. So dia dah tak ada jual dah lagi, ya. Renault Malaysia dah tak jual dah Zoe. Zoe baru ni pun saya tak dengar cerita dia nak bawa masuk ke tidak. So apa yang saya beli bukan baru, saya beli tahun lepas second hand, ya. Kereta ni kereta tahun 2016, saya beli tahun lepas, harga dia dalam 60 ke 70 ribu lah. Dan masih ada lagi beberapa unit Renault Zoe yang terpakai untuk dijual dengan kadar perbatuan mileage yang sangat rendah. Yang saya ni murah sikit lah sebab mileage dia tinggi, lebih kurang dalam 26,000. Okey, yang saya tengok ada yang dijual tu 7,000 km pun ada. Memang tak banyak dipakai. Pada saya 26,000 ni pun sangat-sangat low mileage untuk kereta yang dah berusia 5 tahun. So, itu dia, harga dia, ya. Dan sekiranya anda berminat nak beli, Comos ada jual. Saya letak nombor telefon dekat caption video ni kalau anda berminat lah, ya. Dan kemudian kita ada juga yang tanya kos pemilikan. Kalau nak beli kereta ni second hand, berapa agaknya kos pemilikan ni kan? Okey, nombor 1, road tax kereta ni RM28. Ya, RM28. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Insurans terpulang pada anda lah. Jika anda beli cash, anda nak buat third party pun boleh. Tapi kalau pinjaman dengan bank, kena buat insurans komprehensif, bergantung pada harga kereta, ya. So kalau harga kereta ni dinilaikan 60,000, insurans bernilai 60,000 lah. So berapa? Dalam 1,000 lebih lah. Bergantung juga pada NCD anda. Hai, banyaknya lori lalu kat sini ni kan. Tak apa, tunggu dia kejap. Okey, so kalau NCD anda tinggi, dapatlah lagi diskaun. So insurans ni bergantung pada anda, ya. Tapi pada pendapat saya antara RM1,000 lebih kurang gitulah, ya. Kemudian maintenance. Okey, kereta ni tak ada enjin. Okey, kereta ni tak ada enjin. Jadi kita nak hantar service center pun nak servis apa, enjin tak ada. Okey, gearbox dia menggunakan sistem single, apa dipanggil lah, single drive. Okey, maknanya dia lebih kurang macam direct drive. Basically kotak gear dia ni macam daripada motor elektrik terus ke roda. Tak payah di servis lah kiranya, macam kereta remote control lah. Cuma ada satu reduction gear sahaja. Nanti saya akan ceritakan lagi. So transmisi pun tak payah servis. Yang perlu anda servis pun macam kereta biasa, brake pad. Tapi brake pad kereta ni pun semua Zoe yang saya tahu brake pad tak pernah tukar lagi. Sebabnya kereta Zoe ni, kereta elektrik, dia ada, bila dia brake, dia akan menghasilkan elektrik. Kita panggil regeneration. Okey, regen lah kita panggil. So bila kita lepas dia minyak, dia akan perlahan. Dia akan perlahan sendiri. So tak perlu sangat guna brake. So brake depan ni, brake pad kami ni Zoe ni tak pernah lagi tukar. So saya tak cek harga. Brake shoe belakang dia, okay, itu drum brake. Sebab kita pakai hand brake, so drum brake tu dah ada yang kena tukar. Menurut kawan saya, Encik Munif daripada Comos, dia kata harga dalam sepasang RM300 lah dekat kedai spare part, ya. Kalau ambil dengan Renault mahal sikit lah. Kalau kat kedai spare part lebih murah lah. Okey, kemudian yang selalu tukar, yang memang saya pun tukar, ialah aircon filter setiap 20,000 km. Ataupun 20,000 km kereta ni pun saya rasa setahun pun tak sampai kot. Bergantung harga aircon filter dia mahal sikit lah. Kalau kat Renault tu RM100, kedai second hand, kedai spare part saya rasa ada jual. Coolant untuk bateri, okey, ini bukan bateri kecil, inilah bateri besar yang ada kat lantai ni. Bateri coolant ni dia memang ada
none of the cars pernah tukar. Mungkin lepas ni kena tukar kot, harga kami tak pasti berapa. Dia punya coolant pun kami tengok macam coolant radiator. So nanti tu saya check. Tapi saya rasa setakat coolant tak mahal lah. Dan minyak brake pun kita orang tak pernah kacau. Bateri 12 volt. Okey, bateri besar dekat bawah ni, bateri 12 volt tetap ada dekat dalam hood tu. Sebabnya bateri tu yang nanti saya tunjukkan lah, bateri 12 volt tu untuk apa guna dia. Bukan untuk start engine sebab dia tak ada engine, so tak ada benda nak start. Bateri tu auxiliary bateri untuk radio dan apa semua tu lah. Okey, nanti saya tunjukkan lagi. Tayar, wiper, itu memang kena lah. Power window memang dah ada yang dah start rosak. Saya punya kat belakang ni pun dah rosak. So yang ini mengikut kata Encik Munif dia Komos, sebab Komos ni ada banyak kereta Zoe ni dan kereta ni pun daripada diorang juga. So diorang buat maintenance sendiri. So tu bagusnya ada kawan yang pandai buat benda ni. Dia kata kalau pergi service center memang mahal lah, dalam RM2,000 sebab dia suruh tukar semua sekali. Normal lah tu kan. Tapi dia kata kalau kita buka motor tu, bersihkan motor tu, sebab dia guna brush motor, bersihkan motor power window tu, insyaAllah boleh. So itu nanti saya nak buat lah, sebab yang belakang dah jam. Okey, service center. Okey, saya pergi service center juga setiap 6 bulan lah sebabnya saya pun tak tahu nak buat apa kalau pergi service center pun. Balik-balik dia akan cocok OBD port, dia akan buat apa tu diagnostic test. Nah, itu harga dia RM160 minimum. Ya, untuk update software ke apa ke. So update software ni selalunya kita orang tahulah daripada Renault sendiri lah. Kita tahu dalam website dia apa semua, dia akan cakap kalau ada software update kami akan pergi sendiri lah. Kalau tak, kami memang tak pergi pun service center lah. Saya buat 6 bulan sekali saya pergilah untuk just check around apa yang ini apa semua ni kan. Itu dah, itu dia. So soalan seterusnya, bawah hood tu ada apa? Okey, jom kita pergi buka hood ni, kita tengok apa ada bawah hood kat depan tu lah. Okey, seperti yang anda lihat, ruang enjin Zoe ni macam kereta biasa, macam ada enjin. Tapi sebenarnya ini bukan enjin, ini kita panggil battery control box, BCB. Dia ni lah yang memastikan elektrik jenis apa yang boleh masuk untuk charge bateri. Dan di kat bawah dia tu ada elektrik motor. So BCB ni memang antara alat komponen penting untuk EV. Yang ini kalau rosak harga dia RM18,000. Ni seketul besar ni. Okey, angkat bawa keluar ni. Okey, dan kat bawah tu ada elektrik motor dia dan juga gearbox dia. Gearbox dia sangat simple, ada satu reduction gear, kemudian terus direct ke roda. Okey, nanti saya akan ceritakan lagi lah pasal gearbox dia ni. Dan seperti anda lihat, ini ialah tempat letak minyak brake. Ini ialah apa tu windscreen washer. Dan ini ialah coolant untuk bateri besar. Okey. Dan ini ialah bateri 12 volt. Bateri 12 volt masih lagi digunakan sebabnya radio, lampu dan alat-alat elektrik optional lain tu, aksesoris tu masih lagi menggunakan bateri 12 volt. Dia berbeza dengan bateri besar. Dia bukan sambung ke situ. Bateri besar hanya untuk menjana tenaga dan juga untuk menggerakkan kereta. Bateri 12 volt tidak ada kena-mengena dengan sistem tu, hanya untuk aksesori-aksesori, which is good, senang. Okey, so ni bateri dia 12 volt. Alright, so ini dia. Dan tidak boleh dicuci, tak boleh tembak air. Sebenarnya ruang enjin kereta mana-mana pun sekarang ni tak boleh dah kita tembak air ni, bahaya. Kalau nak suruh buat juga, biar service center buat. Kalau short, engkau yang menangis. Soalan keempat, gearbox. Gearbox apa kereta ni pakai? Okey, Renault Zoe menggunakan transmisi automatik dengan satu kelajuan. Bahasa rasmi dia automatic single speed reduction gear bar, front wheel drive, pacuan roda depan. Now, kenapa dia menggunakan single speed? Sekarang kan zaman orang guna 6 speed lah, 8 speed lah, 10 speed lah kan. Tapi untuk kereta elektrik, single speed je. Kebanyakan kereta elektrik memang ada satu je. Dia guna single speed gearbox saja. Kenapa? Sebabnya kalau anda bermain dengan kereta remote control menggunakan tenaga bateri kan, awak boleh nampak kan, dia tak ada gearbox. Dia daripada motor elektrik ke satu gear, yang itu kita panggil reduction gear, dan kemudian terus ke roda dia. Sebabnya ialah motor elektrik, dia boleh berpusing ligat sampai 20,000 RPM pun tak ada masalah. Jadi dia tak perlu ada gear untuk membantu mencipta menjana torque tinggi. Okey, sebabnya satu lagi, motor elektrik ni daripada 0 RPM
awak dah boleh terus dapat maksimum torque. Tekan sikit, zap, boleh pergi sampai maksimum. Macam kereta remote control, awak tekan banyak, dia pergi laju. Awak tekan perlahan, dia pergi perlahan. Sama juga dengan kereta elektrik. Jadi untuk memudahkan pembinaan dia, untuk merekankan kenderaan ini, jadi dia menggunakan single speed gearbox. Jadi apa yang Renault buat dengan Zoe, dia dah pilih satu gear reducer ni yang sesuai dan seimbang agar dia dapat pecutan yang memadai dan hal laju yang mencukupi. So, soalan kelima, top speed dia, ni saya jawab teruslah. Top speed kereta Renault Zoe tak laju 135 km sejam. 0 to 100 dia pun tak adalah terror sangat, dalam 13.5 saat. 0 to 100 dalam 13.5 saat. Tetapi 0 to 48 km per hour, 0 ke 48 km sejam, boleh dilakukan dalam masa 4 saat. Bermakna pecutan dekat traffic light ni memang champion lah. Dia zap, sekejap je pergi 40 km sejam. Dan roll on top, maknanya nak memotong ke, nak mencilok di tengah bandar, torque dia ni senang. Tekan pergi, tekan pergi, tekan pergi. Sebab Renault Zoe ni direka untuk urban, kenderaan bandar. Soalan keenam pula ialah, kalau range bateri ni dia tulis 100 km, saya pandu kereta ni, dapat ke 100 km? Ni soalan yang bagus. Okey, kereta petrol pun sekarang kita ada meter yang tunjukkan jarak perjalanan dengan setangki minyak. Betul tak? Kita panggil tu DTE, distance to empty. Okey, dan sekiranya anda adalah seorang pemandu yang perlahan, maknanya anggaran kasar pemanduan anda memang perlahan saja. Setangki minyak boleh pergi 500 km lah contohnya. Tapi jika anda seorang pemandu yang agresif, anda tak dapat 500 km tu, anda dapat 400 ke 430 ke, lebih rendah kan. Sebabnya basically lagi banyak kita tekan, lagi cepat minyak tu habis. Okey, dan dalam perjalanan pun kalau kita bawa laju, dia tulis itu boleh jalan 300 km saja. Tapi kemudian kita perlahankan sikit, jumlah jarak perjalanan tu naiklah sikit sebab kita tekan perlahan. Jadi minyak dalam tu lama sikit boleh tahan. Sama juga dengan kereta elektrik. Kereta elektrik ni kita tekan banyaklah guna elektrik. Kita tekan sikit, dia tak banyaklah guna elektrik. Tetapi berbeza dengan kereta petrol atau diesel, kereta elektrik boleh menjana kuasa elektrik. Dia boleh hasilkan kuasa elektrik. Engkau bayangkan kereta engkau boleh hasilkan minyak. Tapi kereta elektrik memang boleh. Sebabnya saya pun nampak ada yang tulis pasang dynamo dekat roda supaya dia boleh jana elektrik macam dekat basikal kan. Memang betul, memang ada. Motor elektrik ni, kalau kita belajar sains, kita belajar fizik dulu pun, bila kita pusingkan dia, dia menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga dengan kereta elektrik ni. Jadi sekiranya saya dah full charge kereta Zoe ni contohnya, Zoe ni saya dah full charge, saya dapat jalan 140 km. Okey, jarak perjalanan saya 140 km. Tetapi jika saya jalan perlahan, jalan dia tiap-tiap hari, kita bawa tiap-tiap hari ni, okey, jalan dia rata, tak ada masalah apa semua ni, memang saya akan dapat dalam 120, 130, rendah sedikit lah sebab ada start stop traffic. Okey, tetapi ada juga situasi di mana dalam bateri ni dia kata boleh jalan cuma 60 km sahaja. Okey, tapi saya boleh dapat lebih daripada 60 km. Contoh terbaik apa yang dilakukan oleh rakan-rakan saya yang juga pemilik Zoe ni, diorang naik ke Genting, sampai kat Genting diorang charge dekat Genting, dekat GPO, Genting Premium Outlet tu, dia memang ada charger. Okey, so diorang charge sikit dekat situ sebab sana charger kecil, charger 7 kW per hour kot, bukan charger besar lah. Jadi diorang charge situ sikit, ada dalam 60 km. 60 km ni sebenarnya cukup lah kalau nak sampai ke Gombak. Tapi nak sampai ke rumah tu masalah lah. Jadi apa mereka buat, sebab Genting tu tinggi, sambil dia turun bukit, Zoe ni charge elektrik. Dia charge elektrik, ya. Turun bukit tu, dia tak tekan minyak, dia lepas je lah. Bila lepas, roda berpusing, dia jana tenaga elektrik, simpan dalam bateri. Jadi diorang cakap kat saya, sampai dekat tol, bateri diorang ada boleh jalan lebih kurang dalam 80-90 km. So sama juga dengan pemanduan dalam bandar. Okey,
Bila saya lepas minyak, turun bukit sikit, dia jana balik elektrik. So dia tambah balik tenaga pada bateri. Dan masa jam macam mana? Masa jam adakah dia menggunakan bateri? Okey, ni kita dalam Zoe ni kan, okey, kita start dulu sistem dia balik. Okey. Turunkan sikit aircon. Okey, now dekat sini memang dia ada display meter dia kat sini, okey. Dia tunjukkan 71 km lah. Alright. So basically sistem dah ready, lampu dah on. Okey. So ni ialah dia punya, ini ialah dia punya main screen dia. Oh. Okey. Alright. Now, ini ialah dia punya Arling lah. Okey, Arling nama sistem dia ni. So this is the main screen dia ni. Okey, dan dalam main screen dia ni dia ada pelbagai informasi. Okey, dekat sini pun ada informasi berkaitan dengan penggunaan penggunaan elektrik, tetapi very complicated dekat sini ni. Kilowatt per hour per 100 km apa semua ada dekat sini lah. Okey, so yang ini ni lebih lengkap. Okey, ni saya nak tunjukkan energy flow. Okey, ini ialah dalam keadaan pegun, betul tak? Okey, contohnya dalam traffic jam memang banyak kita berhenti macam ni lah. Now, kuning tu ialah bateri. So kuning ni ialah tenaga bateri yang pergi ke aircon. So aircon ni memang menggunakan bateri. Tak banyak tapi masih menggunakan bateri. Okey, now apa jadi kalau saya tutup aircon? Nampak? Senyap sunyi, tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi apa pun, dan tak ada langsung tenaga digunakan. Apa kata saya guna radio pula? Yeah. Nampak? Sebabnya bateri, lampu apa semua dalam ni menggunakan bateri 12 volt di hadapan. Jadi aksesori ni saya guna matte clean kat bawah ni. Saya charge bateri semua, langsung tak gunakan bateri besar. Dia menggunakan bateri 12 volt di hadapan yang tak ada dalam gambar ni. Cuma bila berhenti, saya buka aircon, barulah tenaga daripada bateri besar digunakan untuk menjalankan sistem aircon. Sebab aircon memerlukan tenaga yang kuat. Okey, jadi tak banyak tapi masih lagi menggunakan tenaga bateri. Tak banyak, memang tak banyak langsung. Sebab saya boleh tengok, saya boleh duduk berjam dalam kereta pun dengan aircon on pun tak turun banyak pun, turun 1 km dalam masa setengah jam ke gitu. So tak banyak tenaga digunakan. Okey, so ini kita cuma guna aircon saja. Untuk bateri tu guna aircon warna kuning. So bila kita berjalan ke depan sedikit, warna hijau. Dia tunjukkan warna hijau tu tenaga yang digunakan untuk roda. So tadi ada 2 punca tenaga yang digunakan lah, 2 aksesori atau 2 perkara yang memakan kuasa tenaga bateri itulah. So let's say sebelah malam, traffic jam malam, so boleh turun tingkap kan, tak adalah panas sangat kan. So bila malam tak guna aircon, kereta ni pun tak guna apa-apa pun. Dan bila saya berjalan ke depan sedikit, baru dia guna bateri tu sikit. Jadi dah faham kan macam mana dia gunakan energy flow ni. Bateri besar ni cuma digunakan untuk menjana tenaga bagi roda hadapan dan juga aircon. Ya, radio, okey, lampu apa semua ni, radio ni, lampu apa semua ni saya guna aksesori semua tak pakai bateri besar, dia guna bateri 12 volt. Nampak? This is where the battery is like static lah, tak buat apa-apa pun. Tapi sebab saya panas sekarang, saya nak buka aircon. Aircon tak pakai banyak sangat bateri. Aircon dia memang dia reka khas untuk kereta EV, jadi dia tidak menggunakan terlampau banyak bateri pun. Okey. Soalan ketujuh, kenapa tak letak solar panel dekat bumbung? Bagus. Engineer dekat syarikat kereta sebenarnya dah lama dah fikir benda tu, tapi mereka dapati tak berbaloi lah. Terlampau kecil kawasan di atas bumbung ini dan ia tidak menghasilkan cukup tenaga elektrik, bukan setakat untuk pusingkan roda, tapi kalau nak onkan radio ni pun mungkin cukup untuk beberapa jam sahaja. Ia memang betul membantu, mungkin dia beri dalam 2-3% sahaja daripada tenaga elektrik yang diperlukan, tetapi lebih pada gimmick dan menambah kos. Jadi pada mereka tidak kos efektif untuk letak
solar panel di atas bumbung kereta elektrik. Soalan seterusnya, soalan ke-8, apa dia? Kalau jarak perjalanan sama dibawa setiap hari, yang mana lagi jimat, kereta elektrik atau kereta petrol? Bagus. Okey. Sebelum saya ada kereta elektrik ni, okey, isteri saya memandu kereta ni pergi ke pejabat dia di Cyberjaya. Menggunakan jalan yang sama, waktu yang sama. Orang pergi pejabat kan, waktu apa lagi kan? So dia pergi balik. Okey. Menggunakan kereta petrol dengan harga minyak sekarang, saya kira memang jimat. Ya, memang jimat lah. Tetapi bila harga minyak naik, kereta bateri lebih jimat lah. Satu lagi benda yang memang garanti jimat ialah kereta petrol memerlukan servis setiap 10,000 km. Benda ni saya tak payah servis bang. Kos servis dah berapa kat situ saya jimat. Saya cuma perlu beli tayar. Tayar pun tayar biasa 16 inci je. Wiper blade dan benda-benda biasa tu je. Tak ada banyak pun nak servis pun. Soalan 9, kereta ini malaikat maut sebab senyap. Sedar-sedar saja dah ada kat sebelah. Okay brother, memang betul-betul. Kereta elektrik memang senyap. Okey, sebelah dalam kereta elektrik ni 50% lebih senyap daripada kereta biasa. Sebab tak ada enjin. Yang ada bunyi angin, bunyi tayar lah. Ya, itu. Dekat luar ni memang. Tapi bila laju, of course lah ada bunyi angin. Ya, bunyi angin, bunyi tayar bila laju. Bila perlahan, memang tak ada bunyi lah. Tetapi benda ni semua bukan benda baru. Dekat Eropah, dia orang dah cakap kereta elektrik ni memang bahaya. Jadi kereta elektrik perlu ada bunyi. Jadi kereta Zoe ni ada 3 jenis bunyi yang akan dikeluarkan secara automatik bila dipandu perlahan. Saya kira bawah 50 km sejam, dia akan keluarkan bunyi. Ada 3 jenis bunyi untuk kereta Zoe ni. Jadi saya tunjukkan dalam video seterusnya ni 3 jenis bunyi. Listen, this is 5 miles an hour. And this is 15. There's also a choice of 3 different warning sounds. Dan kalau tak puas hati juga, anda nak terkejutkan orang juga, sebenarnya ada button kat bawah tu yang saya boleh offkan bunyi. So dia jalan senyap, tak ada bunyi langsung. Soalan seterusnya ialah berkaitan dengan wall charger saya ni. Okey, baik, saya akan ceritakan lagi sekali. Wall charger ni saya beli daripada Greentech Malaysia, salah satu agensi kerajaan yang bertanggungjawab tentang pembangunan EV dan segalanya lah. Okey, so ni daripada Greentech Malaysia. Dan bila saya nak pasang, Greentech kata kena cari kontraktor dia yang dah biasa. Bukan semua orang boleh pasang benda ni. Okey, kontraktor biasa yang tak biasa, jangan cuba. Okey, sekarang rosak semua benda. Okey, so kontraktor dia datang, dia pasang satu circuit breaker dekat sini, macam fuse lah, daripada meter. Dan dia gunakan kabel yang lebih besar. Kerana soket biasa ni, dia cuma guna 13 am. Yang ini 16 am, lebih besar. Current dia lagi besar. So kalau current besar pakai kat sini, cair boleh terbakar. So dia guna kabel lagi besar, pergi terus ke charger ni. Jadi harga benda ni dalam 2,000. Nak buat wiring ni 1,000, 1,500. Bergantunglah pada pandai mana anda nak menawarkan. Tapi memang saya cakap terus terang, jangan cari orang yang tak pernah pasang. Cari yang dah pernah pasang. Sebab ada kes yang terbakar, ada kes yang meletup, benda ni pun ada. Ya. Soalan terakhir dalam episod ini ialah, bagus juga soalan dia, yang mana lebih murah nak charge? Guna granny charger ni, yang ini saya dah cerita dalam episod 3, granny charger ni, ataupun nak guna wall charger. Okey, granny charger ni dia charge secara perlahan. Ya,
saya memerlukan 9 ke 10 jam untuk charge penuh kalau guna charger yang ini, sebab dia guna bateri elektrik biasa, guna kuasa elektrik biasa pada soket biasa. Yang ini dia besar sedikit lah, so bila dia besar, charge bateri pun banyak, charge elektrik yang masuk banyak, jadi bateri panas. Zoe ni akan hidupkan cooling fan, kipas penyejuk dia akan hidupkan, dia berbunyi nak sejukkan bateri dia. So kos dia mungkin kos nak hidupkan elektrik kipas tu, kos nak hidupkan kipas tu saja. So beza dia tak banyak langsung, tak berapa sen je beza dia. Tapi yang ini berbelas jam, yang ini kalau bateri saya ada dalam 40%, dalam 4-5 jam dah penuh. Dekat Petronas 1 jam dah penuh. Jadi pada saya no brainer, wall charger is way better than granny. Granny charger ni hanya semasa emergency sahaja. Ini pengalaman kami sebagai pengguna kenderaan elektrik. Saya tahu ada banyak orang cerita ini cerita tu. Ini kami cerita sendiri dari pengalaman kami sendiri. Okey, saya pun kena keluar ni. Anak dara saya nak masak apa, dia suruh kirim beli mauripan. Okey, ini dia sahaja episod keempat. Jangan lupa tunggu episod kelima nanti. Di episod kelima kita akan ceritakan kebaikan dan keburukan kenderaan EV ni ya. Ya, tak ada semua benda yang perfect. Ya, mesti ada benda yang tak betul. Okey, bukan tak betul lah, tak sesuai mungkin. Okey, tu saja. Saya pun nampaknya dah kena serang dengan tentera-tentera Google ni. Wah, diorang ni biasalah dalam forum cerita pasal skill bawa kereta, dia orang nombor 1 lah, macam-macam lah. Dekat track yang tu paling belakang sekali tu. Tapi tak apa, soalan-soalan dia orang ni pun ada yang valid juga. Nanti kita akan ceritakan dalam episod kelima, baik dan buruknya kereta elektrik ini. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Hazri Samsuri daripada Kereta.my. Stay home, stay safe, dan ya, berdoalah banyak-banyak agar wabak COVID-19 ini segera berlalu. Sekian saja. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.